Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bertemu semula dalam sesi pembelajaran bagi pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4. Pada kali ini kita akan melihat satu tajuk daripada bidang tamadun, sirah dan tamadun Islam. Tajuk pertama tingkatan 4, pelajaran 18, iaitu tajuk Kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin. Kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin. Mungkin kita tidak terbiasa dengan perkataan ataupun istilah Khulafa' Ar-Rashidin. Bagi mereka yang suka membaca buku-buku sejarah Islam, perkataan Khulafa' Ar-Rashidin ini sebenarnya tidak asing bagi mereka, kerana perkataan Khulafa' Ar-Rashidin ini adalah petikan daripada perkataan khalifah, iaitu empat khalifah pertama yang menerajui pemerintahan Islam selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dahulu apakah dia era pemerintahan kerajaan Islam. Kerajaan Islam ini adalah satu kerajaan yang bermula sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memula memerintah daripada tarikh 1 Hijrah sehingga 11 Hijrah. Ini bersamaan dengan 622 Masihi sehingga 632 Masihi. Jadi zaman inilah selama lebih kurang 10 tahun inilah era pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pusat pemerintahannya adalah di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah. Iaitu itu adalah era pemerintahan Islam yang pertama, period yang pertama. Okey. Kemudian selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampuk pemerintahan Islam ini telah diambil alih, yakni melalui sistem yang dinamakan sebagai sistem syura, iaitu pemerintah ini dilantik berdasarkan sistem syura, dan di situ kita akan memfokuskan kepada satu zaman di mana zaman ini seperti mana di awal tajuk tadi saya telah nyatakan, iaitu zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Zaman Khulafa' Ar-Rashidin ini pula ada 4 orang khalifah ataupun pemimpin yang menerajuinya, iaitu yang terdiri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu yang pertama. Yang kedua ialah Sayyidina Umar ibni Al-Khattab, Yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan yang terakhir, yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ada 4 orang yang menerajui tampuk pemerintahan semasa era Khulafa' Ar-Rashidin. Tempoh pemerintahannya adalah bermula daripada 11 Hijrah dan berakhir pada 40 Hijrah. Itu tarikh Hijrah. Kalau kita lihat pada tarikh Masihi ini pula ialah pada 632 Masihi dan berakhir pada tahun 661 Masihi. Itu adalah period ataupun zaman era pemerintahan Islam yang kedua di bawah tampuk pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin. Itu sepintas lalulah. Tapi kalau kita nak pergi sikit untuk sekadar pengetahuan tambahan, seterusnya selepas berakhirnya era ataupun dinasti pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin ini, yang mana pusat pemerintahan ini tadi masih lagi berpusat di Madinah. Selepas kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Khulafa' Ar-Rashidin yang keempat, datang ataupun timbul suatu zaman
pemerintahan Islam yang seterusnya pula yang dinamakan sebagai zaman Kerajaan Umayyah. Zaman Kerajaan Umayyah ini pusat pemerintahannya adalah di Damsyik, ataupun sekarang ni kita katakan adalah di Syria lah. Damsyik ni di Syria. Dan sebenarnya kalau kita lihat untuk zaman pemerintahan Kerajaan Umayyah ni dia agak lama juga, daripada tahun 41 Hijrah sehingga ke 132 Hijrah. Jadi kalau kita lihat dalam tarikh Masihinya daripada 661 Masihi sehingga ke 750 Masihi. Satu tempoh pemerintahan yang agak panjang juga. Dan di dalam sekian banyak tempoh pemerintahan ini tadi, dalam tempoh waktu yang agak lama itu silih berganti khalifah-khalifahnya, adalah beberapa orang khalifah ataupun pemerintah ataupun pemimpin yang memang terkenal dengan sumbangan-sumbangannya. Antaranya ialah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Okey, dan dikatakan Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu kepada Sayyidina Umar ibni Al-Khattab, iaitu pemerintah Khalifah Khulafa' Rashidin yang kedua. Itu adalah tempoh pemerintahan yang ketiga yang dikatakan sebagai zaman Kerajaan Umayyah. Selepas berakhirnya zaman Kerajaan Umayyah ini pula datang pula satu kerajaan yang baru yang dinamakan sebagai zaman Kerajaan Abbasiyah. Zaman Kerajaan Abbasiyah. Zaman Kerajaan Abbasiyah ini pula yang berpusat di Baghdad. Itu kalau kita lihat dalam Baghdad ni dah di Iraq, di Baghdad ni di Iraq. Antara khalifah-khalifah yang terkenal ialah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rashid, dan Abu Ja'far Al-Ma'mun. Tempoh pemerintahannya adalah daripada 132 Hijriah sehingga 656 Hijrah. Jadi kalau dalam tarikh Masihinya adalah daripada 750 Masihi sehingga ke 1258 Masihi. Satu tempoh yang agak panjang juga, seperti mana kerajaan sebelum ini, iaitu Kerajaan Umayyah. Ini zaman ini adalah Kerajaan Abbasiyah. Kemudian seterusnya kerajaan ini dipanjanglah sejarahnya, tapi kita ringkaskan. Dan kerajaan Islam yang terakhir ialah di Kerajaan Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul. Istanbul ini adalah terletak di Turki. Istanbul ini terletak di Turki. Boleh lihat dalam buku teks masing-masing pada muka surat 153. Antara pemerintah ataupun khalifah ataupun sultan yang terkenal semasa zaman era Utsmaniyah ini ialah Utsman Ertuğrul, kemudian Urkhan, Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini memang biasalah kita lihat kadang-kadang hari ini kita lihat siap dibuat dalam bentuk filem ataupun animasi. Dan yang seterusnya adalah Sulaiman Al-Qanuni. Dan tempoh pemerintahannya bermula daripada tahun 698 Hijriah sehingga ke 1341 Hijriah, ataupun dalam tarikh Masihinya daripada 1299 Masihi, 1299 Masihi, dan berakhir kerajaan Islam terakhir sekali ini berakhir pada 1924 Masihi. Kemudian digantikan dengan era pemodenan di Turki oleh seorang yang dipanggil sebagai pemimpin diktator yang dipanggil sebagai Mustafa Kemal Atatürk, yang lebih cenderung kepada cara pemerintahan ataupun corak pemerintahan bersifat sekular, yang mana ia telah dipengaruhi oleh penjajah pada ketika itu. Itu sepintas lalu tentang kerajaan Islam kita. Okey, kita nak memfokuskan kepada kerajaan Khulafa' Rashidin. Sebelum ini tadi saya dah nyatakan ada 4 orang
tokohnya. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Saidina Umar bin Khattab, yang ketiga Saidina Uthman bin Affan, dan yang keempat Saidina Ali bin Abi Talib. Kita lihat, kerana kalau kita nak pergi keseluruhan kepada ciri-ciri riwayat hidup keempat-empat khalifah ni, video ini akan memakan masa yang panjang lah. So kita akan lihat sahaja kepada beberapa aspek yang melibatkan pada ciri kepimpinan Khulafa' Rashidin ini masing-masing. Ada empat orang ni tadi. Kalau kita lihat pada Abu Bakar As-Siddiq, beliau merupakan seorang yang mempunyai ciri bersifat dengan sifat yang tegas. Jadi ciri pemimpin yang tegas ini pun penting. Antara contoh ketegasan beliau ialah dalam memerangi golongan murtad, orang yang keluar daripada agama Islam. Yakni tak lama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu kelompok daripada kalangan pengikut-pengikut Islam ni tadi telah membuat keputusan untuk keluar daripada agama Islam, kerana bagi mereka kita sudah tidak ada nabi lagi. Bila kita sudah tidak ada nabi, kita sudah tidak ada panutan ataupun tempat untuk merujuk. So kita kembali semula kepada agama kita, pun kita keluar daripada agama ini. Inilah yang mewujudkan kelompok dinamakan sebagai golongan murtad. Dan golongan inilah tadi yang telah diperangi ataupun dihadapi oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian cabaran yang berlaku pada zaman beliau pula, selain daripada golongan yang murtad ini, adalah timbulnya golongan yang mendakwa diri mereka sebagai nabi, atau senang kata kita katakan sebagai nabi yang palsu. Contoh tokoh nabi palsu yang paling terkenal dalam lipatan sejarah ialah Musailamah Al-Kadzab, dan juga golongan yang enggan membayar zakat. Ketiga kelompok ini adalah merupakan kelompok yang telah diperangi habis-habisan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu ciri yang pertama, ketegasan. Yang kedua, beliau seseorang yang setia dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini seorang yang memang mempunyai ciri taat dan setia yang amat tinggi kepada perintah ataupun saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup, malah selepas baginda wafat. Antara contoh jelah beliau meneruskan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghantar Usamah bin Zaid, seorang sahabatnya yang bernama Usamah bin Zaid, sebagai panglima angkatan tentera Islam kepada kerajaan Ghassan, kerana telah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kerana ini merupakan pesanan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbul berbagai polemik tentang siapakah yang layak untuk dilantik sebagai panglima perang. Tapi beliau dengan ketegasannya, dengan taat setianya, terus meneruskan suruhan ataupun arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Yang ketiga, beliau seorang yang berpandangan jauh. Saidina Abu Bakar Siddiq ni dia mengarahkan Zaid bin Thabit untuk mengetuai usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan, kerana berikutan daripada ramainya para hufaz, itu penghafal Al-Quran yang terkorban, khususnya di dalam peperangan Yamamah. Ini adalah vision atau satu pandangan jauh daripada Saidina Abu Bakar, demi kerana untuk memastikan Al-Quran itu terjaga. Bukan kata semua penghafaz Al-Quran ini telah meninggal, ada, cuma tinggal sedikit. Demi untuk meneruskan usaha menjaga ayat suci Al-Quranul Karim ini tadi, maka beliau telah mengarahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan, ini sebagai ketua panitia ataupun ketua bagi kumpulan yang akan mengumpulkan semula tulisan-tulisan Al-Quran yang telah berselerakkan ini tadi. Dan yang keempat, beliau sentiasa mengamalkan syura. Syura ni satu sistem lah yang mana para sahabat ini akan duduk bermesyuarah. Jadi satu keputusan dalam pentadbiran ataupun apa-apa sahaja yang berkait dengan hukum dan sebagainya, mesti mengambil kira
sudut pandangan secara ijtimai, ini secara berkelompok, secara bermesyuarah. Beliau mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom. Nak berperang pun mereka akan bermesyuarat dengan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negeri Syam. Itu contoh ciri kepimpinan yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya ulang semula, yang pertama ialah seorang yang tegas, yang kedua taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga berpandangan jauh, visi dan misi beliau berpandangan jauh, yang keempat sentiasa mengamalkan syura, iaitu sistem bermesyuarah antara sesama mereka. Kita beralih pula kepada khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Okey. Apakah dia ciri-ciri yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab? Beliau juga terkenal dengan sifat tegasnya, sama seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuma mungkin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia agak sedikit lembut berbanding dengan Sayyidina Umar. Antara contoh perwatakan tegas yang ditampilkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ialah beliau menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah semasa Perang Yamamah. Ini mungkin menurut hemah beliau ada isu-isu tertentu yang perlu kepada pertukaran. Sedangkan kita sedia maklum dalam lipatan sejarah, Khalid Al-Walid ini seorang panglima perang yang terkenal, di mana setiap kali beliau mengetuai apa-apa siri peperangan, insya-Allah dengan izin Allah SWT, kejayaan akan memihak kepada tentera-tentera Islam. Itu yang kita pernah lihatlah dalam petikan sejarah, kerana Khalid Al-Walid ni seorang yang bijak dan seorang yang pakar lah di dalam peperangan. Namun ketegasan beliau dapat ditampilkan ini, jadi ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab ini tertonjol semasa pemerintahan beliau, di mana beliau dengan begitu tegas sekali telah membuat keputusan untuk menggantikan tempat Khalid Al-Walid, digantikan dengan seorang sahabatnya lain, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu ciri ketegasan yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau juga seorang yang bersikap dengan sikap yang adil, seorang yang terkenal dengan sifat adilnya. Beliau sentiasa memastikan kebajikan rakyat. Itu contoh yang kalau kita lihat dalam peta sejarah, buku-buku sirah, Sayyidina Umar ini terkenal sebagai seorang yang sentiasa mengamalkan rondaan semasa era pemerintahan ini. Sebelah malam beliau akan meronda bersama dengan pembantu-pembantunya untuk melihat kebajikan rakyat, agar kebajikan ataupun keadaan rakyat jelata di bawah pemerintahan itu sentiasa terjaga dengan sebaik mungkin. Ini orang yang kata-kata turun padang, bukan pemimpin yang hanya duduk mendengar laporan, mendengar berita daripada orang lain, tapi beliau sendiri menunjukkan sikap ataupun ciri keteladanan yang cukup hebat, di mana beliau sendiri akan turun untuk melihat keadaan rakyatnya. Itu adalah yang ciri kedua beliau, iaitu seorang yang prihatin dan adil. Yang ketiga, beliau juga adalah seorang yang berfikiran terbuka. Beliau bersedia ditegur Rasulullah SAW dan menerima pendapat daripada sahabatnya, seperti mana pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang peristiwa pembebasan tawanan perang Badar. Kerana Sayyidina Umar Al-Khattab ini terkenal dengan seorang yang tegas dalam membuat keputusan. Namun beliau juga masih membuka ruang untuk mendengar pendapat dan pandangan daripada sahabat-sahabat lain, khususnya sahabat-sahabat yang besar lah, sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi kerana menghormati pandangan mereka, dia juga mengambil kira pandangan-pandangan tersebut. Selain daripada itu, Sayyidina Umar Al-Khattab ini terkenal sebagai seorang yang cekap dalam segi pentadbiran. Ini dibuktikan dengan
beliau berjaya menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan baharu yang dikenali sebagai Ad-Diwan semasa era pemerintahannya lah, serta menggemaskini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Beliau banyak melakukan inovasi lah, perubahan-perubahan daripada segi corak pemerintahan. Kalau sebelum ini, semasa zaman Sayyidina Abu Bakar, perkara ini belum sempat dikemaskinikan oleh Sayyidina Abu Bakar, mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu. Tapi selepas beliau mengambil alih pemerintahan tersebut, beliau telah menambah baik, upgrade banyak perkara-perkara yang penting lah bagi memelicinkan sistem pemerintahannya. Beliau juga membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa seorang gubernur yang cekap, seperti contohnya Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin As. Itu antara contoh ciri yang menunjukkan kecekapan ataupun strategi pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu adalah Khalifah Khulafa Rashidin yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Seterusnya kita akan lihat kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Apakah dia ciri kepimpinan yang tertonjol semasa era pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ni seorang yang berpandangan jauh. Contohnya lah, beliau menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan, pengumpulan dan pembukuan kitab suci Al-Quranul Karim yang diketuai oleh Zaid bin Thabit, yang mana panitia ataupun kumpulan ini tadi, kumpulan yang bertugas untuk mengumpulkan semula Al-Quran ini dalam bentuk penulisan ini tadi, yang diketuai oleh Zaid bin Thabit ini tadi, telah mengambil keputusan untuk menggunakan lahjah Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mashaf Utsmani demi memelihara kesucian Al-Quran. Itu tindakan yang kita katakan memberikan kesan yang besar lah terhadap kembangan umat Islam pada hari ini. Sekiranya mungkin beliau tidak mengambil tindakan demikian, bimbang proses untuk menjaga Al-Quran itu akan menjadi agak sedikit rumit lah. Sekalipun di dalam Al-Quran kita pernah melihat satu ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT, Allah memberikan jaminan tersendiri tentang Allah SWT lah yang menurunkan kitab suci Al-Quran, dan Allah SWT jugalah yang berkuasa untuk menjaga dan memeliharanya. Namun di atas sebab kebijaksanaan Sayyidina Uthman bin Affan, beliau telah mengumpulkan beberapa orang sahabat-sahabat yang mempunyai kemahiran yang kewibawaan yang tinggi terhadap Al-Quran untuk bekerjasama dalam proses pembukuan kitab suci Al-Quran Karim, yang mana ini menjadi titik tolak kepada sebuah mazhab yang dikenali sebagai mazhab Utsmani tadi. Beliau juga seorang yang prihatin, di mana semasa tempoh pemerintahan beliau telah menyumbangkan harta dan kekayaannya untuk pertahanan negara. Kerana kita pernah mendengar Sayyidina Uthman bin Affan ni seorang usahawan yang agak terkenal jugalah pada ketika itu, disebabkan kekayaannya yang sedemikian rupa. Beliau telah banyak memberikan sumbangan lah, khususnya di dalam membantu kemaslahatan umat Islam dan juga membantu semasa tempoh umat Islam sedang berperang dalam proses perluasan kuasa umat Islam lah. Beliau juga membesarkan Masjid Nabawi untuk keperluan dan keselesaan umat Islam. Itu antara sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan demi untuk memastikan keselesaan rakyat. Kalau sekiranya mereka berkumpul di masjid, tidak timbul masalah masjid terlalu sempit dan sebagainya. Selain daripada itu, Sayyidina Uthman bin Affan juga terkenal dengan seorang yang berfikiran terbuka, seorang yang open-minded. Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal, dan beliau juga seorang yang dilihat mengamalkan dasar memberi kebebasan, kita katakan kebebasan sepenuhnya, tapi melonggarkan sedikit syarat kebebasan kepada para sahabat untuk keluar dari kota Madinah bagi tujuan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Ini berbeza dengan
ciri yang ada pada zaman Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab ni seorang yang sangat strict lah, kita kata seorang yang sangat tegas lah dalam soal ini. Jadi bila telah sampai kepada zaman pemerintahan Saidina Uthman bin Affan, beliau memberikan sedikit kelonggaran lah kerana demi maslahah untuk tujuan penyebaran agama Islam. Dan beliau juga seorang yang inovatif. Apakah maksud dengan inovatif ini? Beliau telah menubuhkan angkatan tentera laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan di Mesir. Hal ini tidak berlaku ketika zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya, mana kalau ada pun sistem ketenteraan pada ketika itu, ia lebih membentuk sifat ketenteraan infanteri lah, berperang di atas darat. Tapi pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, beliau lah yang menjadi pengasas kepada pengujudan satu ketumbukan tentera armada laut bagi tujuan perluasan empayar Islam, dan meluaskan takluk kerajaan Islam lah. Itu antara ciri yang ada pada Saidina Uthman bin Affan. Dan yang terakhir kita lihat kepada ciri pemerintahan yang ada pada Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib. Apakah dia ciri-ciri yang ada pada Saidina Ali bin Abi Talib? Sama juga seperti tiga orang khalifah yang terdahulu. Beliau seorang yang tegas dalam melaksanakan pemerintahan, menjadi seorang pemimpin, di mana pernah berlaku satu peristiwa beliau memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Uthman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa Al-Ash'ari untuk meredakan kemarahan puak pemberontak di atas sebab masalah-masalah tertentu, dan beliau melihat ini adalah kepentingannya untuk demi meneruskan pemerintahan umat Islam ini agar tidak menjadi kacau bilau dan sebagainya. So beliau telah mengambil satu keputusan yang mungkin mengambil banyak risiko, tapi atas sebab kebijaksanaan beliau telah mengambil keputusan tersebut lah. Itu kita tidak sempat untuk bincangkan di sini. Yang kedua, Saidina Ali bin Abi Talib ini juga dikenali sebagai seorang ilmuwan, seorang memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang, sehingga kan beliau dilantik sebagai hakim di Yaman. Saidina Ali bin Abi Talib ini, beliau merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga merangkap menantu lah, kerana beliau mengahwini puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Fatimah. Jadi disebabkan keakraban tersebut, beliau banyak mengambil faedah tersebut, dan seterusnya beliau sering memajukan diri beliau khususnya di dalam lapangan ilmu. Sebab itulah beliau ini terkenal sebagai seorang yang dikatakan sebagai seorang yang bijak, pandai lah dalam Islam. Selain daripada itu juga, Saidina Ali bin Abi Talib seorang yang berpandangan jauh. Beliau menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Uthman bin Affan kerana keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Satu yang perlu kita ambil maklum di sini, ketika era pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, disebabkan Islam telah tersebar begitu luas dan tempoh pemerintahan beliau juga agak lama, telah berlaku satu zaman di mana berlakunya pemberontakan demi pemberontakan dalam kalangan umat Islam inilah. Dan pemberontakan ini sebenarnya bertitik tolak daripada wujudnya kelompok-kelompok yang telah berjaya dihasut oleh musuh-musuh Islam, dan mereka inilah yang akhirnya menjadi duri dalam daging lah. Mereka inilah yang menjadi gunting dalam lipatan, yang menyebabkan umat Islam pada ketika itu berada dalam keadaan terumbang-ambing dan bergelora sedikit. Jadi pada zaman Khalifah
Saidina Osman bin Affan tadi telah berlaku hal yang demikian. Hal ini seterusnya turut dihadapi oleh Saidina Ali bin Abi Talib. Sebab itulah pada ketika zaman Saidina Ali bin Abi Talib ini, beliau ini kita katakan diuji dengan sedemikian rupa hingga kan beliau terpaksa membuat tindakan-tindakan yang agak ekstrim lah juga dalam menangani isu seperti pemberontak inilah. Antara contoh yang seperti saya nyatakan tadilah, okay, menangguhkan hukuman kisos kepada pembunuh Saidina Osman bin Affan, memandangkan keadaan negara pada ketika itu tidak begitu stabil. Yang keempat, beliau terkenal sebagai seorang yang berani lah ketika menyertai peperangan. Jadi katakan beliau ini menyertai hampir semua peperangan, seperti contohnya peperangan Badar, peperangan Khaybar, serta seringkali dilihat berada di barisan hadapan lah. Contoh macam kita hari ini, istilah yang kerap kita gunakan pada hari ini, frontliners lah, orang yang berada di barisan hadapan, sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui beban yang bakal dihadapinya lah, kerana rentetan daripada senario pemberontakan demi pemberontakan serta penentangan yang berlaku pada era pemerintahan Saidina Osman bin Affan tadi. Itulah ciri-ciri yang sempat kita kongsikan sedikit yang ada pada keempat-empat orang khalifah Khulafa' Rashidin tadi. Seterusnya kita akan lihat apakah dia pencapaian pemerintahan Khulafa' Rashidin ini daripada beberapa aspek, daripada 6 aspek kita akan lihat. Seperti aspek yang pertama sekali, dia aspek agama. Contoh Khalifah Abu Bakar Siddiq, ini kita katakan pencapaiannya lah, berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Itu pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Semasa zaman Umar bin Khattab pula, beliau telah menyebarkan dakwah Islam sehingga tersebar di wilayah luar daripada kota Mekah dan Madinah, seperti di Mesir, di Parsi dan di Rom. Satu pencapaian yang agak menakjubkan jugalah pada zaman tersebut. Itu dari sudut agama. Dari sudut politik, pencapaian pada ketika era Khalifah Abu Bakar Siddiq, pembukaan wilayah baharu Islam di sebahagian wilayah di Iraq dan di Syam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Capaian politik beliau ialah menubuhkan Majlis Syura, jabatan tentera, jabatan polis, jabatan percukaian dan jabatan perbendaraan negara. Pada zaman era Khalifah Osman bin Affan, antara pencapaian beliau dalam sudut politik ialah berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam sehingga ke Rom, Mesir dan Afrika Utara serta menawan pulau Cyprus. Jadi perluasan empire Islam pada ketika itu telah semakin merebak. Ia tidak hanya tertumpu di Mekah, Madinah, Mesir, Jordan dan sebagainya, tapi telah sampai ke Kepulauan Cyprus. Itu contoh kejayaan yang ada pada era pemerintahan Saidina Osman bin Affan. Manakala pada sudut ekonomi pula, yang ketiga, pada sudut ekonomi, apakah pencapaian Khalifah ataupun Khulafa' Rashidin? Ketika era Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah memperkenalkan pelbagai jenis cukai baharu seperti cukai jizyah dan kharaj, memajukan sistem pengairan dan sadiran melalui pembinaan terusan Amirul Mukminin di Mesir dan empangan Abu Musa di Basrah. Beliau juga telah mengemaskini institusi Baitul Mal dan meneroka tanah baharu untuk memperbanyakkan hasil pertanian. Pada ketika era pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab ini, beliau seorang yang melakukan banyak inovasi dan perubahan lah. Dan pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, pencapaian dari sudut ekonomi, beliaulah yang telah meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan terhadap golongan zimmi, iaitu orang kafir zimmi lah. Kemudian pencapaian daripada sudut sosial,
ketika era Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah mengasaskan takwim Islam ataupun kalender Islam sebagai asas permulaan pengiraan tahun hijrah. Dikatakan dalam sejarah pada era Sayyidina Umar bin Al-Khattab inilah permulaan pada kalender Islam yang mengguna pakai tarikh hijrah. Beliau lah yang mengasaskannya, memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah untuk menghormati hak sosial dan menjaga kebajikan rakyat, membina kemudahan-kemudahan awam seperti tali air untuk kemudahan-kemudahan pertanian. Itu sumbangan pada sudut sosial. Sumbangan pada sudut ketenteraan pula kita boleh lihat pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau meneruskan pembebasan negeri di wilayah Iraq, membuka Baitul Maqdis. Ini sejarah penting lah kalau kita lihat pada hari ini. Baitul Maqdis itu pernah dibuka semula oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana Baitul Maqdis terletak di Palestin. Pada zaman Khalifah Osman bin Affan pula, sumbangan ketenteraan yang beliau telah perolehi ialah menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi tujuan keselamatan dan perluasan kuasa. Seperti mana saya nyatakan sebelum inilah, beliau merupakan Khalifah Khulafa' Rashidin yang mula mengasaskan pada penubuhan armada tentera laut yang pertama bagi kerajaan Islam. Dari sudut pendidikan pula yang terakhir, pada aspek pendidikan, sumbangan-sumbangan Khulafa' Rashidin ini ketika era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran susulan 70 orang penghafaz Al-Quran yang telah syahid ketika peperangan Yamamah. Itu sumbangan yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab pula, sumbangan beliau dari sudut pendidikan ialah menubuhkan sekolah, iaitu Al-Kutab, dikenali dengan nama Al-Kutab, yang dikhususkan untuk kanak-kanak. Maknanya sudah ada satu institusi yang berbentuk bersistem telah diwujudkan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, yang dikenali sebagai Al-Kutab yang tadi. Dan pada zaman Khalifah Osman bin Affan, sumbangan yang pada sudut aspek pendidikan yang telah beliau lakukan ialah menyelaraskan bacaan ataupun qiraat dan penulisan mushaf Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy dengan dikenali sebagai mushaf Utsmani. Itu sumbangan-sumbangan dan pengiktirafan terhadap kejayaan yang pernah dilakukan oleh keempat-empat orang khalifah pada 6 aspek, iaitu pada aspek agama, politik, ekonomi, sosial, ketenteraan dan pendidikan. Dan apakah dia iktibar ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada era pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin ini tadi? Sebagai umat Islam, pertama sekali kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Yang kedua, kita hendaklah menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam itu dapat disebarluaskan. Yang ketiga, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Dan yang keempat, kita hendaklah menyumbang apa juga bentuk kepakaran untuk pembangunan dan kemajuan negara. Yang kelima, kita hendaklah mengamalkan akhlak yang terpuji agar menjadi contoh teladan yang baik, khususnya kepada kalangan orang-orang bukan beragama Islam. Yang terakhir sekali, kita hendaklah menyokong kegiatan ekonomi Islam supaya umat Islam ini dipandang tinggi dan dihormati oleh orang-orang lain. Itu sajalah untuk tajuk kita pada hari ini. Harap dapat membantu memberikan sedikit sebanyak penjelasan dan pengenalan terhadap kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu penyambung legasi kerajaan Islam yang telah diasaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.